Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukur alhamdulillah. Hari ini kita dah bersama dengan seorang kaunselor, guru kaunselor di Sekolah Menengah Bahasaan Nakau Kuala Nerang. Dah. Okey, mungkin nanti Cikgu Zainab akan terangkan lebih lanjut mengenai latar belakang diri Cikgu sebagai kaunselor di sini. Okey, sebelum tu saya nak ucapkan ribuan terima kasih dulu kepada Cikgu kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Tiga orang, itu saya Anas Ismail dan yang sebelah Saya Syamil bin Muhammad Salman. Dan saya Muhammad Takmirul bin Ghazali. Kami merupakan pelajar tahun ijazah sarjana muda pendidikan kemahiran hidup daripada Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Sekolah Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia UTM Johor Bahru. Okey Cikgu, tujuannya temu bual ini adalah untuk memenuhi kursus SPPP 4502 Bimbingan dan Kaunseling untuk tugasan temu bual bersama guru kaunselor sekolah. Okey, untuk maklumat Cikgu, segala data yang Cikgu sampaikan akan kami rekod dan dijadikan sebagai satu laporan lah. Tugasan, laporan tugasan untuk subjek ini. Okey Cikgu, tanpa buang masa lagi, kita boleh... Anas, sebelum tu boleh kita bacaan doa dulu lah. Boleh. Okay. Assalamualaikum. Sebelum kita memulakan sesi temu bual, sebaik-baiknya kita menadahkan tangan untuk memohon keberkatan supaya sesi temu bual kita berjalan dengan lancar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Ya Allah, izinkanlah sesi temu bersama kaunselor sekolah yang diadakan pada hari ini mendapat restumu. Allahumma ya Allah, kami menadah tangan, memohon diberi taufik dan inayah agar pelaksanaan sesi temu bual berjalan lancar dari awal hingga selesai. Mudah-mudahan perhimpunan kami ini menjadi suatu perhimpunan yang Engkau redai dan rahmati. Ya Munzilal Barakat, jadikanlah sesi temu bual ini sebagai majlis ilmu yang bermanfaat, menambahkan wawasan keilmuan kami, meningkatkan persaudaraan kami, membakar semangat kami dalam beribadah serta memotivasi hidup kami agar istiqamah di jalan kebenaran-Mu. Ya Allah, Ya Rabbana, temu bual ini ditujukan tidak lain hanya untuk memperolehi redha-Mu semata-mata. Berilah petunjuk dan bimbingan kepada kami agar dapat menjalankannya dengan baik demi kemaslahatan dan keselamatan hidup pada hari muka. Allahumma ya Allah, Ya Rabbana, Ya Karim, Ya Tawwab, jadikanlah kami semua yang hadir dalam temu bual atas talian ini insan yang memiliki sifat amanah. Jika kami pemimpin, jadikanlah pemimpin yang amanah. Jika kami rakyat biasa, jadikanlah rakyat yang amanah, kerana kami yakin dengan amanah akan mendatangkan redha-Mu. Limpahkanlah rahmat dan ihsan kepada kami dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan tugas dan kewajipan. Ya Allah, hanya kepada-Mu kami melakukan pengabdian dan hanya kepada-Mu kami mohon pertolongan. Anugerahkanlah kepada kami tekad, kekuatan, keikhlasan, lindungan dan bimbingan untuk menjalankan amanah sebagai insan yang bekerja dan berkarya demi pengabdian pada-Mu semata-mata. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Saudara Syahrul Nizam. Okey, untuk itu kita mulakan dengan sesi temu bual kita dengan soalan yang pertama. Okey Cikgu,
Untuk yang soalan pertama ni mungkin boleh kongsikan sedikit tentang latar belakang cikgu, nama, umur dan mungkin sedikit latar belakang pendidikan dan juga pengalaman cikgu sebagai guru kaunselor. Okey cikgu. Terima kasih. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada saudara Anas, juga kepada saudara Syahrul Liza dan Nurul Ghazali, merupakan pelajar tahun SEM 4. Tahun 4. Tahun 4 daripada UTM. Okey. Dan saya juga ucap terima kasih kerana saudara Amas, saudara bertiga kerana sudi untuk mengadakan pertemuan dengan saya. Bagi saya ni tak ada apalah yang istimewa perkhidmatan kaunseling di SMK Naka daerah Padang, di mana sekolahnya adalah sebuah sekolah di pinggir bandar di kawasan di negeri Kedah. So saya balik kepada soalan yang saudara Anas tanya tadi. Nama penuh saya iaitu Puan Cik Zainab binti Yahya. Umur cikgu masuk tahun baru ni 51 tahun. Cikgu adalah anak jati orang Naka di sini. So alhamdulillah lah saya dapat balik semula ke tempat kelahiran saya dan berkhidmat di sini. Walaupun ini sekolah SMK adalah bukan pendidikan awal saya semasa alam menengah, tapi saya bersyukur kerana saya dapat menyumbangkan hikmat bakti tenaga saya kepada anak-anak kampung saya lah. So pendidikan pula. Pendidikan saya pendidikan paling tinggi teruslah kan. Pendidikan tinggi iaitu ijazah sarjana muda bimbingan dan kaunseling daripada UPSI Tanjung Malim Kulim. Dan saya juga ada diploma diploma pengajar Islam dan Sains daripada UTM Skudai, di mana ia merupakan franchise dengan Yayasan Johor. Jadi sepanjang saya belajar diploma tu, saya juga seperti saudara juga mengambil bidang kaunseling. So daripada situlah saya berminat untuk menyambung pelajaran ke peringkat ijazah dalam bidang kaunseling. Dan sekarang itu dikelas sebagai seorang kaunselor di sekolah menengah. Dari segi pengalaman saya telah mengajar sebanyak 3 buah sekolah setakat inilah. Dan 2 buah daerah. Tahun perkhidmatan saya dah masuk 10 tahun. Perkhidmatan saya dalam bidang bimbingan dan kaunseling. And sebelum saya berkhidmat dalam bidang pendidikan ni, dan saya juga pernah menjadi guru sandaran. Maksudnya guru apa guru kontrak lah, guru ganti, guru sandaran selama 5 tahun. Daripada itulah saya mengubahlah cita-cita impian saya untuk sambung belajar ke peringkat diploma ke peringkat ijazah. Saya rasa itu saja sedikit sebanyak tentang latar belakang tentang diri saya. Okey, terima kasih cikgu. Setakat ni kita dah tahulah secara detailnya tentang diri cikgu dan latar belakang pendidikan cikgu. Untuk soalan yang kedua ni, Mirul lah, kau nak tanya? Syah. Syar. Untuk soalan kedua, soalan yang saya nak tanya ialah berdasarkan pengetahuan cikgu Zainab. Yes. Cikgu Zainab, apakah kelayakan ikhtisas untuk memegang jawatan guru kaunselor? Okey. Kelayakan ikhtisas ni, kalau kita lihat dari segi untuk sekolah menengah, sekolah menengah dengan sekolah kebangsaan dia ada segi perbezaan lah.
Okay, untuk sekolah menengah ni, seorang kaunselor yang pertama dia perlu ada degree ijazah pendidikan bimbingan dan kaunseling sepenuh masa. Daripada mana institusi lah, itu kelayakan ikhtisas ajaran. Kalau bagi sekolah kebangsaan, setahu saya lah mereka ni adalah daripada bidang bimbingan dan kaunseling daripada IPG ataupun dia beri peluang juga kepada guru-guru yang berminat dalam bidang kaunseling, tapi dengan syarat mereka ni kena kursus kan, ada kursus 3 minggu, ada kursus 3 bulan lah untuk guru sekolah kebangsaan. Tapi bagi sekolah menengah memang ada ijazah pendidikan bimbingan dan kaunseling sepenuh masa, baru dilayak dikira sebagai kaunselor kaunselor pelajar menengah. Itu saja yang setakat yang saya tahulah. Okey. Terusnya kita teruskan dengan soalan lain. Okey, untuk soalan yang seterusnya, boleh cikgu bagi tahu apakah tugas dan peranan utama sebagai guru kaunselor? Boleh cikgu Zainab terangkan? Okey. Tugas dan peranan ini bagi saya adalah satu tugas yang berat sebagai seorang kaunselor. Lebih-lebih lagi dengan situasi keadaan pelajar sekarang. Adik-adik pun dah tahu kan macam mana. Okey. Tapi kata bila kita dah belajar ke arah kaunseling, bidang kaunseling, benda tu tidaklah menjadi satu beban pada kita. Kalau kita ikut benda peranan, tanggungjawab tu memang dah dapat, dah tersenarai apa yang kaunselor perlu buat, yang tak perlu buat kan. Okay, so di sini bagi saya peranan utama saya memang kita fokus kepada pembangunan sahsiah pelajar lah. Itu yang pertama. Pembangunan sahsiah pelajar ni laksanakan lebih kepada masalah sosial lah. Sahsiah pelajar, akademik pelajar, program pun kita lebih fokus kepada pembangunan sahsiah pelajar. Okay. Kalau untuk akademik tu, kaunselor hanya lebih kurang dalam 50% saja kita fokus akademik. Dan 1% tu kepada guru akademik. Okay, apa lagi ya? Okay. Jadi peranan utama bagi saya sebagai seorang kaunselor ni, saya nak pelajar saya ni bila mereka keluar, mereka berada di sekolah dan mereka keluar nanti di alam persekolahan, saya nak mereka ni mempunyai sahsiah yang positif, yang boleh bawa mereka ke arah yang lebih baik lagi. Bila mereka menceburi bidang pekerjaan, bila bisa belajar, nanti mereka boleh bawa diri, boleh menyesuaikan diri dengan komuniti luar. Itulah punya peranan yang kita nak bimbing pelajar daripada peringkat sekolah lah, dan itulah kehendak Kementerian Pelajaran Malaysia kita. Itulah peranan yang seorang kaunselor tu. Pokoknya pembangunan sahsiah pelajar. Okey, kita dah tahu sedikit tentang peranan dan tanggungjawab utamalah sebagai guru kaunselor. Lepas tu kita nak teruskan dengan soalan yang seterusnya. Okey cikgu, mungkin kat sini kita tanya sikit tentang apakah jenis-jenis perkhidmatan disediakan oleh unit kaunseling. Okey, perkhidmatan yang disediakan di mana-mana sekolah saya rasa benda yang sama saja. Fokus yang pertama, saya kata tadilah, kita fokus pada pembangunan sahsiah. Okey, di segi pembangunan sahsiah tu kita kena adakan sesi wajib. Sesi bimbingan individu ke, sesi kaunseling individu tu ada perbezaan tu. Sesi kelompok, sesi bimbingan kelompok atau sesi kelompok. Itu adalah benda kerja utama kita. Sesi tu kita kena buat. Daripada situlah kita nak mendidik jiwa pelajar kita.
sesi tu. Okay, lagi apa dia? Selain pada sesi, okay, kita juga adakan program. Okay, program ni sama ada dalam bentuk motivasi, okay, lepas tu program sahsia, okay, lagi program kepimpinan, okay. Itu benda tu memang dah basic dah sebagai peranan kita sebagai seorang kaunseling. Alright. Selain benda tu akademik lah dalam adalah akademik kita lebih kepada pendekatan motivasi, okay, lepas tu kepada sesi kepada pendedahan kerjaya sama ada taklimat kerjaya ataupun sesi kerjaya kelompok lah. Kelompok. Okay, itu saja. Okey, seterusnya. Okey, soalan yang seterusnya ialah hampir 10 tahun Cikgu Zainab dalam dunia kaunseling. Mungkin apakah ataupun KPI tahunan guru kaunseling sekolah? Okey, KPI saya. Aha. Okey, KPI saya ni memang kami juga kena angku kepada daripada KPM. Contohnya kata sesi kaunseling itu KPI yang memang oleh KPM. Ibarat sesi kaunseling individu. Setiap tahun kami perlu mencapai kalau sesi kaunseling individu iaitu 150 sesi setahun. Okay. Lepas tu sesi kelompok kami perlu adakan sebanyak 40 sesi setahun. Jadi KPI itu adalah wajiblah kita laksanakan. Sekarang ni alhamdulillah saya kata boleh mencapai melebihi apa yang ditetapkan oleh KPM lah segi sesi. Kalau dari segi program tu memang tak terkira lah. Contoh jauh lepas walaupun dalam keadaan COVID-19 bila saya senaraikan listnya program yang secara personal daripada kaunseling atau gabungan daripada jawatankuasa panitia mana-mana kan, lebih hampir dalam 40 program yang saya dapat laksanakan lah bersama dengan guru-guru yang lain kan. Itu pun dikira satu KPI yang besar lah tu. Okay, selain pada tu KPI saya pun target saya contohnya dalam akademik walaupun 5% saya segar, tapi saya juga diberi satu tugas oleh pengetua di mana saya perlu memantau pelajar yang cemerlang sama ada SPM atau PT3. Sebelum ni lah kan, macam tahun terlepas PT3 dah dibatalkan, jadi saya pegang kepada dan saya pantau untuk pelajar kan. Jadi setakat ni sepanjang saya berada di STM Kenaka ni KPI akademik untuk SPM dan P3 tahun 2017 dan sehinggalah 2019. Okey, jadi anak pelajar yang saya target tu boleh dikatakan hampir 95% mencapai target yang saya letak, target yang pihak sekolah tetapkan lah. Jadi saya rasa itu pun satu KPI yang cemerlang lah bagi saya. Okay, saya rasa itu saja. Okey, seterusnya. Soalan yang seterusnya. Okey, soalan yang seterusnya, boleh cikgu berikan pandangan apakah peranan guru kaunseling dalam merancang aktiviti tahunan sekolah? Okey, peranan dia. Okey, untuk soalan ni peranan saya yang pertama, first kita kena berbincang dengan pengetua kan, peranan kita. Maksudnya kita ada satu perancangan tahunan. Okey, disebut sebagai takwid kan. Okey, dari situ kita ada 3 fasa. Dalam setahun tu saya ada 3 fasa, fasa pertama, fasa kedua dan fasa ketiga. Okey, contoh fasa pertama, saya perlu nak apa yang perlu saya buat. Jadi segala aktiviti program yang saya akan buat untuk pelajar tu saya
perlu berbincang dengan pengetua. Perlu minta kebenaran dia. Okey, sebab dari segi apa? Dari segi kita nak guna masa pelajar tu supaya pengetua supaya guru lain tidak bisik kata sponsor kerap program mengganggukan PDP. Jadi kita kena bincang pengetua. Okey, lepas tu kita bincang segi bajet. Setiap aktiviti tu dia ada bajet dia. Dan bidang konseling ni juga dia akan peruntukkan iaitu setahun kepada jumlah pelajar lah kan, daripada wang kerajaan tu kita gunalah untuk program pelajar. So daripada dana tu lah saya nak buat sesuatu program tu saya kena berbincang dengan pengetua, sama dengan bajet dan kertas kerja. Dia bersetuju, barulah kita susunlah tarikh masa dia, pelibatan pelajar dia, and sama ada tu kalau kita nak libatkan orang luar kan, penceramah luar, okey kita mengetua dulu dia setuju sebab pengetua, setiap pengetua tu dia lain punya pandangan dia. Contoh SMK Naka ni dia lebih kepada kaunselor tu yang main peranan. Dia kurang berminat lah jemput penceramah luar untuk memberi pendedahan. Okey, itulah. Okey, baik. Terima kasih untuk soalan tu. Okey, kita dah sampai ke soalan nombor 11. Okey, cikgu. Untuk soalan seterusnya, bagaimanakah pelibatan soalan tadi ya? Soalan 12. Maaf. Soalan yang ke-12. Okey, nak minta cikgu bagi sedikit contoh apakah program-program kaunseling yang selalu diadakan di sekolah? Contoh program. Contohnya program first kepimpinan lah. Itu memang sewajibnya kita laksanalah. Program kepimpinan ni kita lebih fokus kepada pengawas, pusat sumber. Okey, lepas tu PRS lah, pembimbing rakan sebaya di bawah kaunseling. Kan, program. Okey, selain pada program kepimpinan, program jati diri. Program jati diri dan sasiah ni saya lebih fokus pada pelajar yang contohnya punting sekolah, punting kelas, merokok and mungkin ada masalah kata apa, tingkah laku yang agresif terhadap guru ke kan. Jadi pelajar-pelajar tu lah saya akan kumpul lebih kurang dalam 50 orang pelajar dan saya akan ni saya buat program untuk pelajar saya dengan kerjasama daripada Jabatan Penjara Port Senang dan saya dah 3 tahun saya mengadakan program tersebut. Okay, dan feedback dia pelajar pun daripada 50 orang tu kita adalah 3-4 orang yang saya dapat respon yang positif kan. Daripada situ ada lagi pelajar yang saya tak dipilih, cikgu kami nak join sekali kan, tapi kita lebih utama kepada pelajar yang kesalahan yang penting lah kan. Okey, soalan seterusnya. Soalan yang seterusnya, berdasarkan program kaunseling yang Cikgu Zai nak nyatakan, bolehkah cikgu ceritakan bagaimanakah pihak sekolah khususnya unit bimbingan dan kaunseling melaksanakan program tersebut? Okey, melaksanakan. Okey, di segi program juga ya Nah. Okey, dalam kes ni bagi saya program tu saya buat pelibatan dalaman dan luaran program. Kalau kata luar, contohnya saya libatkan dengan agensi ADK lah kan. Okey, di mana saya jemput mereka di sini untuk berpendahan tentang bahaya jenazah. Itu memang satu program yang memang ditetapkan lah oleh KPM. Okey, itu setiap tahun saya perlu laksanakan program
PPDA. Okey. Lepas tu program lain, okey, contohnya program bina sihat. Program bina sihat ni saya kena kerjasama dengan Kementerian Kesihatan. Ataupun kalau di daerah ni kita sebut sebagai Jabatan Kesihatan, klinik kesihatan, klinik kesihatan daerah lah. Kita lebih kepada fokus kepada minda sihat. Okay. Lagi dengan IPD kami IPD polis ya. Dengan polis kita juga terlibat. Polis ni kita lebih fokus kepada ponting, kepada dari segi kes buli, kan. Okey, lepas tu lebih kepada disiplin lah, contohnya pergaduhan ke, kan. Itu kita kena libatkan polis, pergaduhan, kes buli, lagi kes apa lagi polis dadah dengan ADK. Dadah dengan ADK. Lagi apa lagi selain pada tu yang luar daripada perancangan kami, contohnya pengangkutan lah, kan. Pihak DPJ pun merupakan juga dengan pengangkutan, sebab budak sekarang ni kan macam-macam kan, pada tu mereka tu kan. Jadi dengan GPJ pun kita libatkan jugalah. Okay. Dengan polis ni Pak ponting sekolah, di mana ibu polis tu dengan PIBG, dengan penghulu kampung, kan. Okey, kita sebutkan punya pot tempat ponting mereka tu lah. Tapi setakat ni untuk ponting ni 2 tahun dah kami alhamdulillah lah belajar. Nak kata ponting duduk dalam pot tak ada lah. Ponting di rumah saja. Kan. Okey, jelas soalan tadi Jelas tanya Okey, seterusnya. Okey, 14. Okey, soalan yang seterusnya. Sejauh manakah kesediaan guru kaunselor dalam memberi bimbingan dan kaunseling kepada murid? Boleh cikgu terangkan? Okey, sejauh kesediaan mana guru saya? Okey. Ini daripada saya sendiri lah, kan. Daripada persediaan saya, ialah kita kena sediakan game mental, mesti mantap lah mental. Okey, fizikal kita kena belajar knowledge kita, kan. Dan itu sesuatu isu kes pelajar tu, kan. Sebab pelajar ni bila dia datang pada tempat kita, jumpa kita ni, mereka ni diam, senyap. Kita lah yang akan korek apa masalah mereka, dan mereka mereka tak tahu pada masalah apa. Kadang orang kata lalu ni kerap berokok, kan. Kerap berokok ni mereka tahu benda tu bahaya, tapi mereka nak kita kena korekkan, kena dalami punya hati, jiwa, rohani dia pun, supaya nak dia bercelit, sedar bahawa rokok tu adalah satu benda yang bahaya, kan. Mereka lah dalam usia muda ataupun yang terlibat dengan pengambilan dadah, kan. Macam itulah, kan. Bagi pelajar benda tu biasa, kan. Kadang-kadang cikgu kami nak mencuba, kan. Kami cuba kamu tak ada apa pun. Yang kedua tak ada apa pun, yang ketiga tak ada apa pun. Kan di situlah kita perlu ada knowledge untuk punya pemikiran mereka tu dan jiwa mereka. Utamanya kalau kita nak tarik jiwa mereka, kita kena nampak solat. Kita tanya tentang mereka buat di rumah, kan. Balik sekolah buat apa, malam buat apa. Kita tanya sikit berkaitan dengan masalah keluarga mereka, dan terutama dari segi kewangan mereka. Kebanyakan pelajar yang terlibat situ ada sebab ada parent yang bercerai, parent yang kerap bergaduh, kemiskinan, benda yang negatifnya. Itu saja. Okey, kita teruskan dengan soalan yang seterusnya. Okey.
Kita tahu kan cikgu kan pelajar-pelajar ni, murid-murid ni banyak sangat masalah-masalah dia kan. Ya. Lepas tu mungkin cikgu boleh ceritakan sikit contoh masalah yang sering cikgu terima daripada pelajar, khususnya pelajar pada sekolah ni lah. Dan apa khidmat kaunseling yang cikgu guna untuk mengenal pasti masalah pelajar tu. Okey, jadi masalah di sekolah ni setakat ni iaitu kes merokok. Okey, kes ponting sekolah. Kan? Okey, yang paling yang selalu kita terima iaitu merokok. Kan? Pelajar yang terlibat adalah pelajar kita yang beragama Islam. Okay? Untuk makluman saudara semua, pelajar di sini kita ada dalam tiga kategori. Iaitu bangsa Melayu, Melayu, yang kedua Siam. Siam Siam di sini lebih kurang dalam 300 orang lah. Siam, itu campur dengan Chinese tak ramai. Itu India pun ramai. Tapi dua bangsa ni lah. Tapi kalau kes merokok ni adalah pelajar kita. Itu yang paling sedih tu. Pelajar Siam tak merokok. Kan? Mereka tak jual kepada pelajar ke, kan? Berbekal ke tak. Tapi pelajar kita. Jadi kes merokok lah. Itu kes ponting. Ponting tu Melayu dengan Siam samalah. Jumlah yang hampir sama. Jadi pendekatan ni. Hikmat yang saya guna, contohnya pelajar yang merokok. Pelajar merokok ni kita ada catat aliran dia. First kita dapat daripada pelajar merokok ni ada daripada guru disiplin. Jadi guru disiplin akan handle dulu. So saya pun dapat info permasalahan pelajar daripada guru disiplin. Daripada situlah pelajar-pelajar ni saya gunakan dua kaedah lah. Satu kaedah sesi kaunseling individu. Yang kedua saya gunakan sesi kaunseling kelompok. Kalau kelompok ni saya lihat pelajar tu dah kerap sangat saya dipanggil. Jadi kita panggil buat kelompok. Ada pelajar yang pertama kali dia ditangkap kerana merokok, saya buatkan sesi kelompok, sesi individu untuk mengatasi sebab dia so bagi saya bab merokok ni, pelajar ni bagi saya dua sesi kita perlulah diberi pendedahan. Dan sebab merokok ni dia satu yang orang kata nampak simple, tetapi kalau orang yang pernah melalui, yang pernah merokok, kan dia kesan dia nak tinggal tu, kan dia tak nak, tetapi orang kata apa betul tak pada diri dia, kan, kekuatan dia, mental dia, hati dia, kalau dia boleh lawan benda tu, insyaAllah dia boleh berubah benda tu. Dan bab merokok ni, setakat ini pun hasil daripada kes merokok ni bagi saya belum berjaya sepatut-patut segilah. Memang bagi saya susah lah nak berhentikan pelajar ni merokok ni ataupun nak mengurang. Sebab mereka kata, cikgu, kami ni orang sebab merokok tak boleh dah. Tak boleh dah, tak boleh duduk lah. Dia gelisah lah, bayangkan. Itu maksudnya itu adalah kategori pelajar yang tegar lah. Yang ketagihan dah. Kalau pelajar yang baru mencuba tu, yang tu cepat. Kalau saya dapat kes yang baru dalam sebulan tu, nak jumpa pelajar yang macam tu. Kebanyak yang duk menghisap rokok di sekolah ni, budak tu daripada tingkatan 1 sampai dia terima muka tu je. Budak baru ni pun bila dia siasat, latar belakang hisap rokok daripada sekolah kebangsaan. Nak jumpa yang budak yang dia mencuba merokok ni daripada tingkatan 1 memang kebanyakan sejumpa adalah basic dia daripada sekolah kebangsaan. Dan itulah satu lagi yang saya rasa macam
belum kepuasan saya nak mementeras benda tu. Saya juga pernah link dengan dengan klinik kesihatan. Kan? Saya dah bincang dengan doktor bahagian ni apa tindakan buat, dan dia pun bercakap saya tu, cikgu bawa pelajar ni untuk sesi dengan doktor kan. Tapi bila saya pendedahan belajar apa kelebihan kalau dapat sesi kan daripada kesihatan, tapi pelajar memang mereka tak berminat. Itu yang masalahnya saya kan, mereka tak berminat. Bagi mereka, cikgu tak isap rokok ni tak macho, tak gentleman. Itulah nak ubah punya minda daripada tu kan. Sebab apa, cikgu balik rumah, kalau saya berhenti, kalau balik rumah bapak saya isap rokok, bapak saya beli rokok kan. So saudara selalu fikir sendiri, cukup saudara masih muda, mungkin ada idea tahu lagi nak bantu generasi akan datang ni. Yang bersedihnya adalah pelajar kita agama Islam. Okey, seterusnya soalan yang ke-16. Okey, seterusnya pada pandangan cikgu, situasi ataupun keadaan yang membolehkan guru kaunseling itu menceritakan kes-kes yang sensitiviti pelajar bermasalah kepada cikgu-cikgu lain di sekolah. Pendapat saya lah kan. Okey. Faham. Kaunselor ni dia daripada kita mula berkhidmat, daripada kita belajar dulu ada di maklum tentang etika kan. Dalam bidang kaunseling ada kerahsiaan dia. Ada kerahsiaan yang perlu kita simpan kan. Ada kerahsiaan yang kita boleh berkongsi dengan orang lain kan. Tapi dengan syarat ada benda yang bukan sensitif lah kan. Jadi itu memang kita apa pun dalam bidang kongsi kita perlu pegang etika lah. Okey, contohnya ada juga benda yang tapi kita kena rujuk juga kepada pihak pentadbiran, iaitu pengetua ataupun HEM kan. Contohnya pelajar dia macam cikgu semalam saya macam bunuh diri kan. Okey, lepas tu saya buatlah sesi bimbingan, bukan sesi kaunseling. Bila sesi kaunseling ni dia perlukan dengan teori dia kan, macam-macam punya kaedah-kaedah lah kan. Jadi kita buat dengan dia santai kan, santai sebab dia sembang-sembang, dia rasa kita nak tarik kepercayaan dia kepada kita kan untuk bercerita. Okay, bila kita sembang-sembang tapi betul lah apa dia cakap, sebab kita nak tahu sama dia betul tak betul cerita dia tu kan. So bila dah kita dapat kata dia betul, so benda tu kita kena maklumkan sama ada kepada penuntut atau PKM. Dan bila kita maklum dengan pengurusan kita pun kita minta juga cikgu, inilah satu kerahsiaan cikgu, kongsi dengan siapa pun. Jadi sekiranya ada info pelajar tu betul dia niat nak bunuh diri ke kan, sekurang-kurangnya cikgu tahu apa tindakan kan, tindakan yang kita akan perlu ambil kepada pelajar tu lah. Dapat satu etika, satu kerahsiaan lah. Etika satu kerahsiaan. Kalau contohnya katalah cerita yang biasa-biasa kita bercerita kepada pelajar, contoh tapi nama jangan disebut, latar belakang dia jangan disebut secara detail kan. Kita boleh cerita sebab kita bagi nak sebagai kata apa, motivasi kepada pelajar kan, kesedaran kat pelajar. Contohnya katalah kes apa ya, mencuri contohnya kan. Kita tak boleh cerita macam umum, budak ni namanya Amir ni contohnya, tapi kita cuma beri andaian ada pelajar di sekolah kita terlibat dalam kes-kes ni, cikgu harap ni kan, apa kesan dia kan. Jadi kerahsiaan ni ada yang boleh dicerita dan ada yang tak boleh dicerita. Kerahsiaan dalam bidang kaunseling. Faham. Okey, seterusnya Mirul. Okey, soalan yang seterusnya, dalam
banyak-banyak peristiwa atau kes, ada tak perkara yang menyentuh hati Cikgu Zainab semasa memberikan perkhidmatan kaunseling kepada pelajar tersebut? Yang menyentuh hati. Ini yang negatif dan positif. Kalau boleh segi positif lah Kak Yu. Segi positif lah yang menyentuh hati saya. Segi positif. Contohnya bila pelajar yang saya didik, yang saya pantau mata dalam SPM, STP, dalam SPM, PGT yang cemerlang itu yang paling saya menyentuh hati. Saya rasa macam rasanya saya tak mengharap penghargaan, tapi saya rasa macam kerja buat saya tu Allah dah balas dengan kejayaan pelajar, kan? Saya itu yang rasanya macam menyentuh hati saya lah, kan? Selain pada tu pelajar menghargai, kan? Contohnya mereka dah tamat persekolahan, walaupun mereka dah berada di IPT, mereka dah bekerja, tapi mereka hadir ke sekolah berjumpa dengan itu pun saya sesuatu jugalah yang mencurikan hati saya lah. Saya rasa macam mungkin sepanjang saya didik mereka, bersama mereka, dan jadi sekurang-kurangnya mereka itulah penghargaan, kan, bagi mereka kepada saya lah rasanya, kan. Selain pada tu yang mencuri hati saya, yang paling saya tak lupa lah bila saya berpindah di sini, kan. Dulu saya mengajar di sekolah menengah Padang Serai Kulim, so saya minta tukar balik ke kampung saya, SPK. So rakan konsel saya telefon saya, Cikgu Zainab, yang pekan nak murid cikgu. Tiba-tiba saya dengar tu, ya Allah, saya rasa saya sedih, rasa tak nangis. Sebab apa? Saya rasa, ya Allah, anak murid aku menghargai. Dia ingat, kan. So dia pun menghargai. Saya rasa macam tak apa yang saya buat kat mereka tu, kan. Saya cuma selalu ambil tahu tentang mereka, jumpa mereka, nasihat gini-gini, kan. Tetapi bila kita pindah, bila rakan tadi ada bekas anak murid mencari cikgu tu, saya rasa satulah, ya Allah, hanya Tuhan yang tahulah. Sedih ada, gembira ada, sebab ada. Kalau boleh rasa macam hari tu saya nak pergi jumpa pelajar tu, kan. Yang mencurikan hati saya. Kalau yang negatif pun ada juga. Ya, negatif tu bagi sekolah yang pertama saya lah, yang menyentuh hati saya tu. Ini kes pelajar lah, ya, kes pelajar hati saya juga. Ini agak saya pun mungkin waktu tu saya tak pernah jumpa pengalaman yang macam tu. Di mana pelajar saya ni terjun bangunan, kan, terjun bangunan. Waktu saya waktu tu nasib baik ada di sekolah lagi, dan ketika peristiwa tu dah habis sesi persekolahan, kan. Tentu yang kata, ya Allah, memang terkejut lah. Bayang kepala saya tu, dia jenah lah aku nanti beberapa laporan berkajang-kajang lah kes ni, kan. Kes budak terjun bangunan, kan. Lepas so jadi nasib baik, alhamdulillah lah, pelajar tu tak jadi apa, tak meninggal, tak ada kecederaan yang serius, kan. Sebab dia terjun pun tingkat satu, kan, ke bawah saja. Tapi itu satu, karena waktu bila saya dengar kata pelajar tu terjun bangunan, dan saya pun cepat-cepat pergi tengok, pergi bantu. Waktu tu yang lain masih lagi, sebab pelajar India, kan, sekarang dia, kan, dia punya macam ni. Bila tanya dia pasal apa, dia sebut nama lelaki. Jadi maknanya di situ saya buat kesimpulan kata, dia terjun kat dia kecewa, kan. Tapi dalam kepala saya yang pertama saya kata, ya Allah, mampulah aku lepas ni kena laporan berkajang-kajang lah daripada PPD, kan, mengenai pelajar ni, kan. Itulah paling saya menyentuh hati, yang paling saya menakutkan kalau berlaku kes macam itulah, kan. Nanti JPN
PPD Kantor Padang, dia akan jumpa poster-poster qualified masa belajar tu. Panjang dia belajar, kalau kata dia sampai dia kita kena pastilah apa tingkah laku perangai dia yang bila dia terlibat lagi. Itu yang paling saya tak suka. Simpang lah kan kalau boleh. Okey, itulah Okey, untuk kita dah nak sampai ke penghujung lah cikgu. Bagi soalan yang ke-19 ni, mungkin cikgu boleh cerita sikit apa pendekatan yang guru kaunseling, apa pendekatan guru kaunseling nak melibatkan ibu bapa dalam program di sekolah? Okey, pelibatan guru kaunseling. Setakat yang saya buat di sekolah ni, kami bekerjasama dengan PIBG lah. Sebab badan PIBG ni adalah satu badan yang orang kata tulang belakang lah kepada pihak sekolah, kan. Jadi contohnya kita buat program iaitu program tak ingat dah, program gotong royong. Kita waris datang gotong royong buat keceriaan sekolah. Itulah salah satu program juga. Lepas tu program kancing buat asyura kan, untuk mengeratkan silaturahim antara sekolah dengan bapa. Lepas tu kita buat program cakna ziarah ke rumah pelajar. Ziarah ke rumah pelajar ni ialah satu program KPM. Kementerian Pelajar Malaysia dia meminta kepada guru bidang kaunseling bersama dengan HEM, pihak pengurusan, adakan sebulan 3 buah rumah, 3 buah rumah, itu maksudnya kita cakna ni maksud prihatin, ambil tahu kenapa pelajar ni tak masuk sekolah, contohnya ponting ke, tentang ponting lah kan. Dari segi akademik tu mungkin kita beri penghargaan kepada pelajar yang cemerlang kan, atas kematian parent. Jadi bagi di nakal ni kami lebih kepada cakna kepada ponting lah. Ponting di nakal ni setakat ni nak tinggi sangat tu tak. Peratus kehadiran pelajar setakat ni adalah dalam 85% lah. Sepatutnya kementerian minta 90%. Tapi setakat ni kami kadang naik turun kan punya peratus kehadiran dia. Dia kalau kata naik ni fasa pertama lah, bulan Januari sampai bulan April memang naik kehadiran dia. Masuk pertengahan tu bila dia habis tamatnya peperiksaan pertengahan tahun. Waktu tu dah dalam masa 2 minggu cikgu duduk sibuk dengan kata soalan, mereka pun ambil kesempatan nak posting kan. Lepas tu pada akhir tahun, peperiksaan akhir tahun, lebih kurang dalam 3 minggu hampir sebulan lagi nak tamat ke sekolah, itu juga lah menjadi masalah juga lah. Jadi siaga. Selain pada tu di sini kehadiran juga rendah ni kalau musim hujan kan. Musim hujan sebab kebanyakan pelajar di sini di SMK Negara adalah keluarga yang berdapatan pendapatan yang sederhana lah, di mana bapa mereka ni kebanyakan penoreh kan, pesawah kan, lepas tu peniaga kecil-kecilan kan. So bila saya tanya kenapa awak tak hadir sekolah kemarin, kasut saya basah cikgu. Apa kasut dah sepasang je? Sepasang saja kasut. Kadang baju sekolah basah, kadang baju sekolah ni duduk dalam mesin. Biasalah orang kampung kan. Jadi itulah permasalahan dia yang segi ponting. Okey, untuk soalan yang terakhir. Syahad. Bagi soalan terakhir daripada sesi temu bual pada kali ini,
Bolehkah cikgu nyatakan kelebihan menceburi bidang kaunseling dan kepentingan penggunaan kaunseling dan perkhidmatan kaunseling ini kepada masyarakat? Okey. Kelebihan dia. Kelebihan dia. Okey, kelebihan dia untuk bidang bimbingan kaunseling ni, dia yang maksudnya satu kerja buat yang mulia. Betul tak? Kan? Betul. Kerja buat yang mulia kan. Di mana kita ni kata nak membantu sesama manusia kan. Satu kerja buat yang mulia lah. Satu itu keistimewaan dia. Yang kedua pula kita kelebihan dia berbanding dengan cikgu akademik. Kaunselor ni dia macam satu anugerah tak nak jadi seorang, di mana dia ciri-ciri dia tu, dia mesti seorang peramah kan, yang peramah, seorang yang mesra, seorang yang kata apa ya, yang boleh bawa diri, boleh masuk mana-mana keadaan kan. Itu kelebihan dia yang perlu ada lah pada seorang guru, seorang yang berminat nak jadi kaunselor ni kan. Bila dia seorang peramah, jadi dia pergi ke mana pun, walau macam Ana, saya tak kenal, tetapi adakah saya seorang peramah, jadi saya rasa saya boleh take care dia kan. Dia mungkin boleh menyesuaikan diri kan. Yang peramah tu penting. Yang kedua ni kita kelebihan dia ni dia satu, walaupun saya bagi saya satu tugas yang berat ni, sebab apa, kita nak sebab peranan kita nak membantu pelajar, kita nak tolong pelajar kan, nak keluar daripada sekitaran yang negatif kepada positif, betul tak? Kan? Memang sukar, memang susah kan, susah nak apa, pertama kita nak betulkan mental dia, jiwa dia tu daripada negatif kepada positif. Tetapi kalau kita dah dipilih oleh Allah SWT dalam bidang tu, kita kena gunalah. Kita perlu ada skill, ada kita kena belajar kan. Bila kita kena carilah ilmu tu, dia secara automatik seorang kaunseling ni kata apa, kelebihan dia itulah. Kita ni, bagi saya lah kan, cerita saya sikit lah ya. Nak nampak lah. Okey, macam saya ni Allah. Disayangi, sentiasa dihargai. Bukan sentiasa dihargai, tidak. Disayangi tidak. Jadi bagi saya ni, jadi saya minat. Kan, saya minat, saya suka menolong. Saya suka buat kerja jenis kerja yang belakang takbir lah. Kerja yang remeh-temeh, kerja yang bekerjasama, yang pakat. Jadi saya minat ke bidang tu lah. Dan kalau sifat kita tu, peranan kita kena membantu, kena menolong orang. Jadi kita bukan boleh menjadi sebagai seorang ketua bos yang mengarah, okey kena buat yang ni, kena buat yang ni. Kita kena ke depan. Lepas tu kita kena perkenalkan diri kita. Kelebihan kena di seorang kaunseling tu. Kita kena ke depan. Kan? Dan kalau di sekolah, kita kena kenal cikgu. Kalau kita first kita posting, guru kaunseling tu sendiri yang kena perkenalkan diri kepada guru-guru lain. Kan? Kita kena tahu pekerja, kita kena tahu, kita kena beramah mesra. Itu kelebihan nak untuk ia seorang kaunseling ni kan. Satu tugas yang kata memanglah cabaran, tapi kalau kita berminat, kita faham peranan kita bukan duduk dalam bilik semata-mata buat laporan sesi kaunseling jadi peranan kita ni kata dari bawah sampai ke atas. Kita kena ambil tahu, lepas kena jalinkan hubungan semua guru kata tanpa syarat lah. Kan, itu peranan kita sebagai kaunseling, itu penerimaan sama ada klien kita ke
guru-guru kita kan tanpa syarat. Walaupun kita sibuk macam mana, kalau guru tu perlukan bantuan kita, masalah pelajar, kita akan tepikan dulu, kita terima dulu apa benda yang akan sampai kat kita tu. Itulah peranan kita, penerimaan tanpa syarat. Lagi kelebihan menteri bidang ni, nanti saya tadilah, dia satu kerja buat yang mulia lah. Dan saya rasa lagi apa? Ingatnya untuk masyarakat ni, okeylah, untuk masyarakat ni maksudnya, contohnya katakan kita ni masyarakat macam kita nak membantu kan, kita memang bekerja membantu pelajar kan. So dengan masyarakat ni pula masyarakat akan tengok segi peranan kita. Contohnya anak mereka berjaya kan. Kadang-kadang tu parent ni kita kena, dengan masyarakat ni maksudnya kita kena ada program pun kita kena libatkan, kena ada info, maklumkan kepada parent lah ya. Okey, macam anak puan ni saya nampak dia segi akademik ni dia macam ni. Okey, dia sesuai ke bidang gini-gini ni kan. Okey, atau kalau di luar pun sama juga. Di luar pun macam saya orang kampung sini kan. So kalau jumpa parent pun kita cakap anak kak senang 23 hari dah tak ada sekolah. Sebab apa kan? Kan. Jadi di situlah masyarakat dapat tahu kaunselor ni bukan setakat peranan kita di sekolah saja. Di luar pun kita kena take care juga. Kalau kita dapat maklumat dari orang, aku tahu, cikgu nak, saya nampak tu pelajar dah melepak di belakang kan, sekiranya belah tu ada pusat kan. Saya kena take care, saya kena maklum dekat hand. Kita kena terima, jangan kata alah biar pergi ke. Jadi kita cuma okey tak apa, nanti saya pantau, saya akan rujuk ke sekolah macam mana. Kalau saya dapat maklumat daripada orang kampung, okey budak ni apa-apa isu-isu di luar lah. Jadi saya kena take care juga. Jadi maksudnya isi di luar saya lantak pilah, mak bapak dia tanggung kan. Jadi saya kena tahu. Itulah sebenarnya peranan yang seorang kaunselor kita memang berat lah. Berat, tetapi bagi saya walaupun nampak berat, tapi kalau kita pandai handle kan, insyaAllah benda tu niatnya tak ada apa pun. Kita agak itu ada kerja buat kita. Kita harap apa yang kita buat tu mudah-mudahan kita dapat balasan yang daripada Allah kan, yang berarti nawai kita lah. Kerja apa kita kena nawai tu kita, dan kita tahu apa peranan kita, apa tugas kita kan. Lepas tu kita perlu faham tentang etika kerja kita. InsyaAllah kerja tu macam kita makan setiap hari lah kan, untuk kita sihat kan. Macam tu lah. Kalau kita anggap kerja tu beban kita, memang kita akan stres. Okay, itu sajalah. Kalau ada saudara yang nak tanya lagi, ada yang rasa tak tersampai soalan yang ditanya tu, boleh bukakan balik lah. Saya ni bukannya pandai sangat bercakap anak formal ni. Kan, setakat goreng dia boleh lah. Okay, nak tanya boleh, saya sedia. Okey. Adakah soalan tambahan? Daripada saya tak ada. Ya. Okey. Dah. Saya pun tak ada. Ya. Okey. Dah masa tu capai lah dengan soalan dengan tajuk ni. Capai tanya aja sebab saya rasa memang saya cakap pun memang tak ikut formal ni. Informal. Kan? Okey, tak apa. Cikgu, rasanya kita pun dah hampir 1 jam rasanya ni kan. Ya ke? Rasanya cikgu dah menjawab ke hampir ke semua soalan yang diajukan dalam sesi tungguan kita hari ini. Alhamdulillah. Okey, sebagai penutupnya, kami bertiga daripada Sekolah Pendidikan UTM sangat berterima kasih lah, dan ingin mengucapkan jutaan terima kasih sekali lagi atas kesediaan cikgu untuk meluangkan masa dan segala maklumat yang disampaikan ni, insyaAllah sebagai satu pengetahuan baru juga bagi cikgu untuk belajar. Kata dari sudut positif.
positif dalam bimbingan dan kaunseling ni, terutamanya kami sebagai bakal pendidik kelak lah. Okey, untuk mengakhiri kita punya sesi pembubuhan ni, kita tutup dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Sebelum tutup tu, saya mohon ampun dan maaf sekiranya ada percakapan saya, idea saya yang rasanya tak tercapai kehendak saudara-saudara. Minta maaf. Kita boleh kongsi di kemudian. Dan saya juga ucapkan terima kasih lah jadi dengan ada sesi temu buat ni pun sebenarnya ini adalah satu permulaan perkongsian ilmu lah yang tak seberapa. Saya harap hak mana yang baik itu datang dari Allah kan, yang kurang baik itu ada atas kelemahan saya. Dan saya haraplah saudara kalau ada peluang kan, cuburilah bimbingan bukan setakat sekolah sekarang ni kan, NJC luar pun kan. Sajalah daripada saya. Terima kasih banyak-banyak. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih.